kita lihat ya sekarang ni ya ramai takut ya kerana kita sekarang ni menghadapi berbagai jenis masalah kan, masalah kesihatan ya, seperti masalah jantung ya, masalah dengan darah dan sebagainya ya. Ada juga di kalangan kita ya yang mungkin akan mengalami masalah sendi. Okey, masalah sendi ini pada pendapat ataupun pada kebanyakan orang mungkin ia adalah masalah orang-orang yang sudah meningkat usia, betul? Tapi hakikat pada hari ini ialah masalah sendi ya ataupun kemerosotan fungsi sendi ini bukan lagi ya masalah orang tua sahaja. Ya, sama seperti masalah jantung dan masalah yang lain kan. Okey, jadi kalau kita ada masalah sendi, apa yang perlu kita buat? Kita akan ya menghadapi berbagai jenis ya masalah yang lebih besar lah. Ya, jadi hari ini kita akan kongsikan satu cara untuk menyelamatkan sendi kita ya. Kerana mengikut statistik ya, 1 daripada 3 orang di seluruh dunia ya menghadapi risiko ya masalah sendi. Ya, kenapa begitu ramai orang menghadapi masalah sendi? Kerana kita mengabaikan kepentingan penjagaan masalah sendi. Sehingga kan setiap 3 orang satu dapat masalah ini. Okey, dan masalah sendi ini tidak mengira sesiapa. Okey, apa yang kita katakan tadi, umur bukan satu faktor. Okey, latar belakang bukan satu faktor, jantina pun bukan satu faktor. Okey, keturunan pun bukan satu faktor. Jadi sesiapa pun ada risiko kalau kita tidak menjaga kesihatan ini. Dan kalau kita lihat ini lagi dahsyat ya, kerana ya bagi seorang dewasa yang normal ya diangkarkan ada lebih kurang 400 tempat sendi. Jadi memanglah ya risiko kita mendapat masalah sendi memang tinggi ya, kerana kita ada begitu banyak sendi di dalam badan seorang dewasa. Okey, dan apakah fungsi sendi ini? Okey, kita perlu tahu bahawa sendi ini adalah berbeza dengan tulang tahu. Okey, sendi ini adalah tempat ya di mana tulang-tulang ini bergabung. Okey, jadi sendi ini sebenarnya menggabungkan ya tulang di dalam badan kita seperti tulang di bahagian siku, okey, bahagian lutut, bungkuk ya, tulang belakang dan sebagainya, supaya ya kita boleh bebas bergerak dengan adanya bantuan sendi ini. Okey, jadi tanpa sendi kita tak boleh ya bergerak. Okey, tulang adalah satu bahagian yang keras ya, yang membantu kita bergerak ialah tempat sendi ini. Okey, boleh faham? Okey, jadi setiap orang ada lebih kurang 400 ya sendi. Okey, namun di bahagian sendi ini ya, kerana kita bergerak ya, kita bergeser ya, kita memerlukan sesuatu untuk melindungi bahagian sendi. Jadi untuk sendi-sendi yang besar ini kita memerlukan ya satu tisu ya yang tahan lasak ya, yang mana kita panggil rawan ya, cartilage. Okey, di bahagian sendi ini kalau tak ada rawan ataupun rawan ini berkurangan, maka bila kita bergerak ataupun bila kita menjalankan aktiviti harian, maka terdapat geseran dan sebagainya. Jadi pentingnya kita memerlukan rawan ini. Okey, dan rawan ini boleh membantu kita mengurangkan kejutan, tekanan ya ataupun mambatan, apa-apalah ya tekanan dari luaran. Okey, jadi bila kita ada rawan ni sebenarnya dia bagaikan satu cushion lah. Okey, dia melindungi bahagian sendi ini. Ya, kalau kita jatuh pun ada cushion yang membantu kita ya mengurangkan kesakitan dan sebagainya. Okey. Dan di dalam rawan ini sebenarnya ada 2 ya komponen yang sangat utama, yang sangat penting. Okey, yang pertama ialah collagen jenis kedua. Mungkin ada orang yang tanya kenapa jenis kedua? Sebab di dalam badan kita sebenarnya ada banyak collagen ya, ada collagen jenis 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Collagen jenis 2 adalah paling banyak sekali dijumpai di bahagian rawan. Ya, kalau di kulit kita pun ada collagen kan? Itu mungkin collagen jenis 1 dan sebagainya. Okey, jadi kita memerlukan ya rawan untuk membantu kita mengurangkan keseran, tapi untuk memastikan ya fungsi rawan ini berjalan dengan baik ya, kita perlu juga memastikan badan kita memberi bekalan ya ataupun sumber collagen jenis 2 yang mencukupi. Okey, kerana ini adalah satu faktor untuk mengekalkan elastin ya, terutama untuk sendi kita. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai proteoglycan di dalam
bahagian rawan ini. Okey, apa dia proteoclycan? Ya, untuk membantu kita memahami dengan lebih lanjut. Okey, sebagai contoh ya, jenis ya proteoclycan yang ada seperti acid hyaluronik. Okey, contrading sulfan. Ya, nama dia mungkin saintifik sikit, tapi kalau kita letak dalam bahasa yang lebih ringkas, ia adalah satu pelincir lah. Okey, bahan pelincir yang ada, yang mesti ada di dalam rawan untuk membantu kita mengekalkan kelembapan ya dan juga keandalan ya bahagian sendi ini. Okey, jadi dua komponen yang sangat utama ya. Namun, okey, kalau kita semakin meningkat usia, okey, bahagian ya rawan akan mula menjadi rosak. Okey, kalau kita sudah mencapai umur 20 tahun ya, ia tidak lagi ya berfungsi 100%. Ia akan mula jatuh, okey, dan sehingga kita sampai umur 40 tahun, okey, kita boleh lihat okey, fungsi ataupun ya struktur rawan itu ya telah berkurangan ya sebanyak 25%. Okey. Jadi kalau kita meningkat usia lagi sampai umur 60 tahun, okey, fungsi ataupun struktur rawan itu pun sudah jadi separuh ya daripada apa yang sepatutnya ya semasa kita berumur 20 tahun. Okey, jadi kita kadang-kadang boleh lihat ya orang yang semakin meningkat usia ya, bila kita suruh dia mengangkat barang ya ataupun bila kita ya suruh dia berjalan pun dia akan berjalan dengan lambat ya. Sebab ya bahagian sendi itu mengalami masalah ya, tak ada pelindungan, tak ada ya sumber bekalan yang boleh melindungi bahagian sendi, sehingga kan mereka tak boleh menjalankan aktiviti harian dengan lancar. Okey. Dan apa-apa yang kita lakukan setiap hari akan memberi impak ya, yang sangat besar ke bahagian sendi. Okey, sebagai contoh kalau kita lihatlah ya, semasa kita berjalan, okey, semasa kita berjalan kita sebenarnya memberi ya 2 kali lebih tinggi ya tekanan ya bergantung kepada berat badan kita ya ke bahagian sendi, terutamanya sendi lutut. Okey, jadi bila kita memberi berat badan yang lebih tinggi sebagai contoh, okey, kalau BMI kita ya melebihi 30, iaitu badan yang gemuk kan ya, berat badan bertambah, maka bahagian sendi kita akan lebih banyak tekanan lah ya yang perlu ditanggung, okey, oleh bahagian sendi lah terutamanya. Okey, ini semasa kita berjalan. Okey, kalau kita naik dan turun tangga, sendi kita pun akan menanggung ya tekanan ya sebanyak 4 kali ya berat badan kita. Jadi semakin tinggi berat badan kita, semakin banyak tekanan yang perlu kita tanggung lah pada bahagian sendi. Okey, boleh nampak kan? Okey, dan kalau kita melompat, ini lagi tinggi ni ya tekanannya, iaitu 6 kali berat badan kita. Okey, dan kalau kita mencangkung atau membuat pergerakan yang susah, maka tekanannya adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan seperti berjalan dan sebagainya. Okey, jadi ingat kalau kita buat exercise tu bersukan, kita perlu ada satu teknik yang betul lah. Kalau tak, nanti ia akan merosakkan ataupun memberi kesan kepada kesihatan sendi. Okey, kalau kita tak buat exercise, apa yang akan dia lakukan? Mungkin orang akan rasa okey, kalau kita buat exercise tadi berjalan ya, naik turun tangga akan memberi tekanan kepada sendi kan. Kalau kita tak buat exercise, lagi bahaya ya, kerana mengikut kajian ya, kalau kita tak buat apa-apa ya, misalnya kalau kita duduk ya, duduk di atas sofa tengok TV saja kan, ini akan memberi ya kehausan kepada sendi kita ya jauh lebih tinggi berbanding kalau kita buat aktiviti yang ringan. Okey, jadi kalau tak bersukan, kesannya lagi turun. Okey, mereka yang pakai kasut bertumit tinggi kena berhati-hatilah ya, kerana ini akan memberi lebih banyak tekanan ya kepada mereka ya berbanding dengan mereka yang berkasut rata. Okey, jadi yang pakai kasut bertumit tinggi sendi mudah mengalami kemerosotan ya. Okey, di bahagian manakah mudah mempunyai masalah sendi? Okey, tadi kita sudah sebut berapa banyak sendi di dalam bahagian badan kita? 400. Okey, dan ini adalah 4 tempat yang paling biasa akan mengalami masalah sendi. Okey, yang pertama di bahagian lutut lah. Okey, kenapa? Sebab berat kita okey akan jatuh kan. Okey, dan berat ni adalah akan ditanggung oleh bahagian lutut. Okey, jadi tidak baik kalau kita memberi BMI yang tinggi ya. Dan sebagai contoh ya, apa yang kita katakan tadi, naik turun tangga, okey,
okey, berlari akan memberi impak kepada sendi di bahagian lutut lah, okey, ataupun melompat ya, dan sebagainya. Ini adalah tempat yang mana sendi mudah ya mendapat masalah, okey, bahagian lutut. Yang kedua di bahagian leher. Di bahagian leher ni mudah mengalami masalah, terutama untuk jenuan lah. Okey, kerana kita selalu main komputer, main handphone kan. Jadi kepala tunduk. Jadi ini akan merosakkan bahagian sendi di bahagian leher sini lah. Okey. Ataupun di bahagian tulang belakang kita ni. Okey. Untuk bahagian sendi di tulang belakang ni, satu aktiviti yang perlu kita hatikan di sini ialah semasa kita mengambil benda yang berat. Okey, terutamanya okey, kita kena berhati-hatilah ya. Mungkin kita selalu tentukan badan kan untuk ambil benda berat, okay? Tapi ini cara yang tidak betul ya. Kerana kalau kita lihat di sini ya, kalau kita selalu ambil benda berat dengan postur yang tidak baik, tidak betul, bahagian tulang belakang ni ya, sendinya akan mudah mengalami masalah. Okey. Dan yang last kali, sendi di bahagian tangan lah. Kita ada banyak sendi ya, kerana kita ada banyak tulang kecil ya di bahagian tangan di sini. Ya, jadi setiap tulang-tulang ni digabung ya dengan menggunakan sendi lah, dengan ada batunya sendi. Jadi sendi di bahagian tangan ni pun akan mudah menghadapi masalah. Ya, kalau kita type komputer ni kan akan mudah mengalami masalah. Kalau kita buat kerja rumah juga pun akan memberi risiko yang tinggi untuk sendi di bahagian tangan sini. Nah, bagaimana rupanya sendi ataupun rawan yang sihat? Okey, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri nombor 1 ni, ini adalah sendi yang sihat lah ya, dengan sendi dengan rawan yang baik. Okey, rawan tu maksudnya tempat yang berwarna biru. Okey, dan rawan mula menghaus ya, berikutan dengan peningkatan usia kita dan juga aktiviti harian yang kita lakukan lah. Okey, sehingga apa yang kita lihat di sini ya, bahagian rawan tu ya sudah menghaus dengan sangat teruk. Okey, ditambah lagi geseran ya akibat perjalanan ataupun pergerakan tulang ya yang kita lakukan ya menyebabkan keradangan. Okey, keradangan itulah yang menyebabkan tempat itu menjadi merah, sakit, bengkak dan sebagainya. Okey, jadi daripada rawan ya sendi yang sihat dan sebagainya akan mula menjadi rosot ya, kemerosotannya ya kalau kita tidak ada perlindungan terutamanya di bahagian rawan di bahagian biru ini. Okey, jadi gejala ataupun simptom yang mungkin kita akan dapat rasa ya kalau sendi mengalami kemerosotannya, terutamanya kita dapat dengar ya bunyi ya semasa kita bergerak. Okey, kalau kita rasa kenapa kita berjalan ya ataupun menganggap barang ada bunyi ya, itu bermaksud ya bahagian sendi itu ya sudah mengalami kemerosotan ya ataupun ya kita perlu memberi perlindungan yang sewajarnya. Okey, dan kalau kita rasa bahagian badan tertentu terutamanya sebagai contoh ya bahagian lutut ya ada masalah kekejangan ya, keras dan sebagainya, ini pun satu tanda. Okey, tanda masalah sendi ya. Ia tak semestinya masalah tulang tau. Okey, kadang-kadang kita ingat tulang kan. Jadi kadang-kadang ia adalah disebabkan oleh sendi. Okey, dan kesakitan ya dan juga kebengkakan. Okey, ini gejala yang paling biasalah ya. Dan juga mereka yang mempunyai masalah sendi yang teruk akan mengalami masalah susah untuk bergerak. Okey, susah untuk mengangkat barang ya ataupun melakukan aktiviti. Dan kesannya sangat sakit lah. Okey, kalau kita rasa sangat sakit itu memang sudah teruk. Okey, kalau kita rasa sedikit sakit, ini satu permulaan ya masalah sendi sudah mengalami kemerosotan ya. Okey, kemudian ya fungsi sendi sudah berkurangan ya. Sendi sebenarnya membantu kita bergerak ya. Kalau fungsi sendi merosot, maksudnya kita susah nak bergerak ya, tangan menjadi kejang. Okey, dan kadang-kadang kita nampak ada orang tu yang memberi tangan macam sengit sikit kan. Okey, lutut dia sengit ataupun bentuknya sudah berlainan. Okey, ini adalah kesan ya kalau kita tidak menjaga kesihatan sendi. Dan juga pergerakan akan terjejas. Okey, pergerakan akan terjejas dan akhirnya kerana kesakitan itu dia menyebabkan orang itu tak boleh tidur dengan baik, menyebabkan insomnia lah. Okey, atau kemurungan ya kerana sangat sakit ya, tak boleh nak menjalankan aktiviti harian. Okey, dan kita ada berbagai jenis ya penyakit yang berkaitan dengan sendi
Ya, ini adalah dua jenis yang paling biasa sekali. Okey, saya rasa mungkin kita pernah mendengar juga. Yang pertama osteoarthritis. OA lah ya. Okey, ini kemungkinan besar adalah disebabkan oleh masalah kehausan pada bahagian rawan. Okey, rawan yang melindungi bahagian sendi. Okey, jadi ini mudah ya ini mudah berlaku ya. Berikutan dengan umur ya. Faktor ialah satu umur yang sangat besar. Okey, jadi umur kita semakin naik, maka lebih mudah kita mendapat masalah OA ini. Okey, satu lagi ialah kita dipanggil rheumatoid arthritis. Okey, rheumatoid arthritis ya adalah disebabkan ya oleh keradangan ya, biasa disebabkan oleh keradangan. Okey, dan ini kadang-kadang ya berlaku pada tertentu tempat. Misalnya kalau kita ada RA ya, di bahagian lutut kiri, maka kemungkinan besar bahagian lutut kanan pun akan memberi masalah yang sama. Jadi ini kebiasaannya RA disebabkan oleh masalah keradangan, dan OA lebih banyak disebabkan oleh masalah rawan. Okey, boleh faham? Okey. Satu berita yang tidak begitu baik ialah kalau kita ada masalah sendi, kita tidak mudah untuk pulih dengan cepat ya. Kerana apa? Kerana di bahagian rawan ini tidak mempunyai bekalan darah. Kenapa tidak ada bekalan darah boleh menyebabkan masalah sembuh ni? Kerana tanpa bekalan darah tak ada khasiat kan? Okey, tak ada nutrien dan sebagainya. Okey, jadi susah untuk rawan yang merupakan sel juga, okey, untuk membina semula. Okey, jadi kalau kita sudah mempunyai masalah rawan yang haus, memang susahlah untuk dia kembali menjadi sihat semula. Okey, yang kedua, ia bergantung banyak kepada asid hyaluronik, iaitu sejenis melincir lah ya di bahagian rawan untuk menyiasati sel itu. Okey, jadi dua faktor ini yang menyebabkan kita perlu mencegah ya masalah sendi. Okey, kalau sudah ada masalah sendi atau masalah rawan, memang teruklah untuk kita kembali ke normal. Okey. Kalau kita ada masalah sendi, jangan risau, ada cara untuk ya membantu kita. Tapi setiap cara ada kesan baik dan juga kesan buruk ya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Kalau kita ada masalah sendi, okey, biasanya kita akan cuba ambil ubat kan. Ini yang paling common lah, paling biasa. Okey. Kalau kita ambil ubat, mungkin dalam jangka masa yang pendek dia boleh meringankan kesakitan. Ini yang paling baik. Tapi kalau kita bergantung kepada ubat saja, kita boleh nampak ya, dia mungkin akan membawa kesan sampingan ya, seperti masalah sembelit ya, masalah loya, okey, muntah ya, masalah gastrik dan sebagainya. Ya, ini adalah kesan sampingan kerana kita mengambil bahan kimia ya daripada ubat. Okey, yang biasa kita ambil lah ya untuk mereka yang mula mempunyai masalah sendi. Kalau mereka mempunyai masalah sendi yang semakin teruk, okey, mungkin ubat itu tidak lagi berkesan. Okey, jadi apa yang mereka boleh buat? Okey, kadang-kadang kita pernah dengar ya, ada orang ambil suntikan kan. Sebagai contoh, mereka ada kencing manis pun sama. Mula-mula ambil ubat. Kalau ubat ada kesan, ambil suntikan je lah, insulin kan. Okey, untuk sendi pun sama. Kalau ubat ada kesan, ambil suntikan ya. Suntik ke bahagian mana? Suntik di bahagian sendi tau. Okey. Jadi kalau kita suntik saja, saya rasa tengok tengah nama itu pun takut ya, kerana sangat sakit. Okey, tapi ini cara yang sangat cepat untuk mengembalikan ya pelintungan ya ataupun pelincir ya di bahagian sendi. Namun kita perlu tahu suntikan ini perlu dibuat setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Dan setiap kali kosnya minimum 500 dan dia boleh mencecah sehingga 2000. Okey, berarti setiap suntikan. Okey, jadi kita perlu rasa sakit ya, ditambah lagi sakit hati kerana kena bayar lagi. Okey, ini cara yang kedua ya. Kalau suntikan tidak berkesan lagi, ada lagi pilihan. Okey, pilihan yang seterusnya ialah buat pembedahan lah. Okey, bagaimana kita nak buat pembedahan? Okey, kalau sakit jantung kita tak boleh nak tukar jantung lah, kita buat bypass kan. Tapi sendi ada satu berita yang baik. Kita boleh tukar ganti sendi yang rosak dengan ya dengan logam, okey, dengan apa? Dengan plastik, seramik ya. Tengok ya grade dia. Kalau kita nak grade yang baik, kita pilih ya bahan yang lebih baik lah untuk tukar sendi yang sudah rosak. Okey, namun kalau kita buat pembedahan tu, kita akan ada satu parut lah. Okey, ada luka kerana bila kita buat pembedahan tu ya, paru itu ada luka ni ya adalah lebih kurang saiz satu pembaris yang kecil.
ya, itu lebih kurang 15 cm. Okey, dan warranty ya untuk pembedahan ni adalah sampai maksimum 15 tahun saja. Dia bukan whole life lah, bukan whole year, bukan whole life. Okey, jadi maksimum 15 tahun ya, dan setiap kali minimum kita kena bayar RM20,000 untuk pembedahan ini. Okey, ini biasa kita buatlah kalau terlalu sakit. Okey, tapi kita perlu ya berhati-hatilah. Selepas 15 tahun kena cek lagi. Okey, dan ini sangat menyakitkan kan? Okey, jadi ada pilihan yang lain. Okey. Okey, kalau yang murah itu government lah. Yang maksimum tu private. Satu range dia. Ya, range dia. Kalau kita kena lihatlah, you pilih tempat yang bagus ke kena bayar lebih. Kan? Ini anggaran kos yang perlu kita bayar lah. Okey. Dan kalau kita tak mau ambil ubat, okey, tak apa, kita boleh ambil suntikan. Okey. Kalau suntikan tak berkesan, kita buat operation ya, pembedahan. Okey. Kalau kita rasa kita tak mampu bayar, okey, tak apa. Ya, sekarang ni dekat pasaran kita ada satu produk ya yang kita panggil glucosamine ya, yang dikatakan boleh membantu kita meringankan ya masalah sendi, ya betul ya. Dia boleh juga ya mengurangkan keradangan. Tapi kebanyakan produk ya glucosamine yang dibuat daripada seafood lah, makanan laut tu ya, makanan laut yang berkerang, mungkin akan menyebabkan alahan ya bagi mereka yang tidak sesuai. Okey, jadi dia ada kesan sampingan di sinilah. Okey, dan dia juga boleh meningkatkan paras gula darah ya kalau kita bergantung kepada glucosamine ya, sebab glucosamine bukan sesuai untuk semua orang lah. Okey, jadi ia mungkin sesuai untuk mereka yang tertentu saja ya. Ini akan juga menyebabkan kesan sampingan seperti ubat. Okey, dan kalau ini pun tidak baik, apa yang boleh kita buat? Sekarang kita melancarkan satu produk yang sangat baiklah ya untuk membantu kita membina semula rawan, okey, dan mengurangkan keradangan dengan cara yang semula jadi. Okey, yang tidak akan memberi alahan dan juga kesan sampingan. Okey, dan produk baru ini ialah apa yang kita panggil CellJoy Go. Okey, bila kita ambil CellJoy, kita boleh terus go lah, terus boleh jalan. Okey, macam kasih go lah. Okey. Okey, jadi apa yang istimewa di dalam CellJoy Go ini? Okey, ada dua bahan yang sangat istimewa ya, dan sangat penting ya. Yang pertama ialah ekstrak curcumin yang berpaten. Okey, yang kedua collagen jenis 2 yang berpaten. Okey, dua-dua ni adalah satu produk yang berpaten yang sangat baik untuk menjaga kesihatan sendi. Kita akan lihat satu demi satu nantilah. Okey. Namun apa yang kita akan dapat ya selepas kita ambil CellJoy Go ni, kita akan menampakkan ya tisu rawan yang mungkin kurang. Okey, kita dapat mengembalikan kolagen jenis 2, asid hyaluronik ya, iaitu belicin kepada sendi ya. Ia juga boleh menghalang ataupun mengurangkan kerosakan pada rawan ya, mengurangkan keradangan, dan yang penting sekali ia boleh membantu kita meringankan sakit pada bahagian sendi. Okey, jadi ini kebaikan 6 kebaikan ya dalam satu ya kapsul CellJoy Go ini. Okey, jadi kita lihat ya kolagen jenis 2 yang berpaten ini. Okey, kolagen jenis 2 yang berpaten ini diekstrak dengan menggunakan teknologi yang canggih. Sekarang ni ya apa-apa yang kita buat pun pakai teknologi yang berpaten lah. Okey, dan juga yang penting sekali teknologi yang dipakai itu. Kerana kalau kita menggunakan teknologi yang canggih ini ya, saiz molekul ya kolagen jenis 2 ini akan menjadi sangat-sangat kecil. Okey, bila ia menjadi saiz molekul yang kecil, ia mudah diserap untuk menghasilkan kesan cepat. Okey, jadi sama seperti kolagen jenis 2 berpaten yang ada dalam CellJoy Go kita lah. Okey, dan kalau kita ambil CellJoy Go ini, okey, ia mengembalikan ya komposisi ya di dalam sendi, di mana apa yang kita katakan tadi ya, di dalam rawan ataupun sendi ini kita ada kolagen jenis 2, okey, ada asid hyaluronik dan sebagainya kan. Ia akan memberi komposisi yang lebih kurang sama untuk bahagian sendi dan rawan. Okey, maka kalau kita ambil CellJoy Go, ia serupanya mengembalikan apa yang kekurangan di sini. Okey, dan untuk melihat dengan lebih lanjut, kita lihat di sini. Yang pertama, yang membolehkan kita menampakkan chondroitin sulfat. Iaitu satu jenis lagi ya belicin yang mesti ada ya untuk menggantikan rawan yang sudah haus.
Okey, tanpa contracting sulfat mungkin pembinaan ia akan menjadi perlahan. Okey, dan disebabkan inilah ya, kita lihat ya, ia menjadi satu ya komposisi yang sangat penting ya untuk bahagian rawat kita. Okey, kemudian ia boleh membantu kita mengembalikan kolagen jenis 2 ya, terutamanya ya di dalam badan kita ya, untuk menjaga kesihatan sendi. Okey, sendi kita memerlukan kolagen jenis 2 ni ya. Okey, jadi boleh kita lihat ya, membuat satu perbandingan di sini ya. Kalau kita ambil sel Zoygo yang atas sekali, okey, tengok ya, badan boleh ya menghasilkan ya kolagen jenis 2 ni ya, jauh lebih banyak bagi mereka yang tidak mengambil produk yang serupa ini. Okey, dan selain daripada itu asid hyaluronik okey juga akan dapat dipertingkatkan ya selepas ya kita memberi ya sel Zoygo, iaitu 60 kali ganda lebih banyak ya. Okey, jadi kesannya okey, masalah sendi akan berkurangan. Okey, kerana apa yang sudah kurang telah ditambah. Okey, apa yang tidak seimbang sudah ditambah lagi. Okey, jadi mengikut kajian yang kita pernah buat, okey, ia dapat meningkatkan lagi ya ketahanan ya sendi untuk enzim hyaluronidase ya yang melakukan kerosakan ya pada bahagian sendi sebanyak 88%. Okey, jadi ini adalah satu punca ya kemerosotan dalam sendi. Okey, jadi selepas pengambilan sel Zoygo hampir 90% tidak ada masalah begini. Okey. Okey, yang itu adalah kolagen jenis kedua. Okey, kita lihat apa dia ekstrak kekemi peptiden juga. Okey, jadi sama seperti kolagen jenis kedua, okey, ia juga dirumus ya dengan menggunakan teknologi yang canggih. Okey, kerana kalau kita tak pakai teknologi yang canggih memang ketinggalan. Okey, tapi teknologi yang canggih ni membantu kita ya menyerap ya sebanyak 30 kali ganda lebih tinggi ya berbanding dengan ya produk yang sama ya di pasaran. Okey, jadi kesannya cukup baik. Okey, dan teknologi yang kita maksudkan di sini adalah teknologi phospholipid coating. Okey, yang sangat teknikal lah ya. Tapi apa pun kita lihat ya, kerana ada teknologi yang canggih ini, ia boleh membantu kita ya menyerap, okey, menyerap khasiat ya dengan menyeberangi sel membran lipid ya, supaya khasiat-khasiat ada intelijen ini dapat sampai terus ke bahagian sendi ya, supaya kita tak rasa ada sakit ya di bahagian sendi. Okey, ini adalah kehebatan lah ya teknologi yang kita pakai ini. Okey, jadi kesannya ia boleh mengurangkan keradangan. Okey, keradangan itulah yang menyebabkan kita rasa bengkak, ya, merah dan sebagainya ya. Dan kesannya cukup baik sekali ya, kerana kita lihat ya 93% ya peningkatan ataupun perubahan ya telah dapat diperhatikan ya selepas diberi kekemik ekstrak ini. Okey. Dan ini yang paling penting sekali ya. Kalau kita ada masalah sendi, biasanya kita akan rasa sangat sakit. Okey. Jadi bila kita rasa sakit, kita akan ambil apa? Ubat tahan sakit. Okey. Kalau kita ambil ubat tahan sakit, memang ia boleh tahan sakit, tapi kesan sampingan memang ada. Okey. Untuk kekemik peptiden ini, okey, ia ada satu ciri, iaitu meringankan masalah sendi. Okey, sebanyak 6.9 kali ganda, iaitu hampir 7 kali ganda. Okey, dan ini adalah kajian klinikal yang telah terbukti berkesan ya, melalui mereka-mereka yang ada masalah sendi, dan dalam masa 15 hari ya diberinya sel Zoygo ini ya, ramai yang mengatakan bahawa sakit mereka sudah berkurangan. Okey, dan fungsi sendi sudah mula menjadi baik. Okey, dalam masa 15 hari. Okey, kalau produk ini terus diambil ya untuk satu masa yang panjang ya, iaitu 45 hari, 1 bulan setengah, okey, maka hampir ya 92% ya mendapati masalah sendi sudah berkurangan. Jadi maksudnya lebih kurang dalam 10 orang, 9 orang sudah mendapat perubahan di sini. Okey, dan kalau ia terus diambil lagi ya, kesannya lagi baik. Okey, kerana melalui kajian yang pernah dibuat, okey, dalam masa 2 bulan pengambilan secara berterusan, okey, 99%, wah hampir 100% kan, mendapati kesakitan sudah hilang
ataupun hampir hilang. Okey, jadi ini yang kita dapat rasailah ya, kalau bagi mereka yang ada masalah sendi yang ringan, kita perlu ya selalu mengamalkan cara penggunaan yang betul untuk meringankan kesakitan sebelum dia menjadi teruk. Okey, sebelum sendi memang tak boleh diselamatkan lah. Okey. Okey, dan ia juga mendapat frost and soluble lah ya untuk ramuan ya yang digunakan, maka ia juga halal, okey, dan juga GMP certified. Okey, ini yang penting lah. Okey, jadi okey, kita sudah tahu ya kebaikan ya ambil sel jagung. Okey, kita juga tahu ya kenapa kita perlu ya mendapat pelindungan sendi, kerana kalau kita tak ada pelindungan untuk sendi, kita akan menghadapi keseran ya, sehingga menyebabkan keradangan dan juga kesakitan. Okey, jadi ini adalah satu produk yang boleh bantu kita mencegah ya kemerosotan sendi. Jadi bagaimana kita nak mencapai kesan yang baik? Senang saja. Kita boleh lihat di sini dalam satu kotak ni, okey, dia memang satu paket lah. Okey, setiap paket ini ada 2 kapsul, 2 biji. Okey, jadi untuk mencegah ataupun memelihara kesihatan sendi, sebenarnya kita ambil satu paket lah, iaitu 2 kapsul sekali. Okey, sama seperti macam ni lah. Okey, setiap kali ambil satu paket kecil, telan 2 biji. Okey, maka dia dapat membantu kita memelihara sendi ya, walaupun kita tak ada masalah sendi. Okey, jangan ingat ya, ini adalah mereka yang sudah ada masalah sendi. Okey, kalau mereka sudah ada masalah sendi ya, kita perlu tambahkan dosnya. Okey, ya, dos dia ialah 2 kapsul juga, tapi ambil 2 hingga 3 kali sehari. Okey, terpulang kepada berapa serius masalah berkenaan lah. Okey, tapi ingat kena minum air yang banyak juga ya untuk penyerapan yang lebih baik. Okey, ya. Ini cara cadangan ya pengambilan untuk kebaikan daripada kita lah ya untuk dewasa. Okey, jadi jangan tunggu sampai sendi kita sudah mempunyai masalah. Okey, yang penting kita nak mencegah. Okey, kerana pencegahan itu sangat penting. Kalau kita mencegah, maka kita boleh mengurangkan ya kebaikan masalah sendi yang mungkin boleh mencecaskan aktiviti harian kita.